Hujan dan permukaan basah di trak mini olahraga MSN mengganggu larian Haikal khususnya pada permulaan saingan. Mujur pemenang pingat emas Sukan C Manila 2019 itu pantas mendapat rentak lariannya. Pada ketika saingan didominasi Khairul Hafiz dan Jonathan, Haikal menggunakan kelebihannya menamatkan larian acara ribbon biru itu pada 10 meter terakhir sekaligus membuktikan dirinya masih kekal relevan dalam acara pecut. First kali saya nak ucap syukur Alhamdulillah sebab walaupun final hujan tapi saya rasa itu bukan halangan lah untuk kami fight pada petang ni. Sebab cuaca pun kita tak boleh nak ubah sebab memang orang cakap ciptaan Allah. So saya hanya buat yang terbaik tadi. Permulaan tu memang agak fight. So apa pun saya memang cakap ending tu orang cakap jangan keras kan. So saya layan, last tu baru saya pergi balik. First kali saya tak target untuk individu. First kali apa yang saya target untuk relay. Tapi anda kata kalau saya qualify untuk individu, Alhamdulillah untuk saya. Ada apa dengan 0.01 saat? Itu jurang perbezaan perebutan tahta Ratu Pecut Kejohanan pula antara dua pelari dari dua era berbeza. Tumpuan terarah kepada pelari senior negara Zaidatul Husnia Zulkifli yang memulakan saingan di lorong keempat dan seperti dijangka Zaidatul dan Azrin Nabila alias jauh meninggalkan pencabar yang lain. Namun saingan kali ini disajikan dengan drama dan kejutan tersendiri apabila Nur Aisyah Rofina Aling mengetepikan pelari utama yang juga merupakan idolanya untuk cipta upset. InsyaAllah mungkin balik ni saya akan memperbaiki lagi especially pada teknik larian saya agar saya dapat lagi memperolehi masa terbaik lah menjelang ke Sukan C. Ya memang pelari pecut makin hari makin ramai, so semakin hari saya akan setiap hari setiap sesi latihan saya akan cuba untuk membuat yang terbaik lah. Secara jujurlah saya just run. Saya macam yakin saja boleh ni. Jadi saya lari saja. Saya tidak sangka je saya nombor 1 sebab saya nampak Zaidatul punya bayang-bayang. So sekali diumumkan secara rasmi, alhamdulillah saya nombor 1 ya. Memang yakin saja kan, lari saja. Terbaik pak kau. Itulah 0.01 saat yang dikatakan tadi tu kan. Alright, dan tuan punya laporan pun ada di studio Nadi Weekend hari ni yang cakap tamu istimewa tu. Oh, dia lah yang akan menjawab Tengok soalan I ni. istimewa ke tak Kal Nunis di sini. Hai Kal, welcome. How are you? Khabar baik. Bergegas pulang daripada track mini MSN Bukit Jalil. Okey. Dia nak tipu tadi event habis pukul berapa? Pukul 4. Yalah, bukan macam korang boleh lepak makan keripik apa nak buat story. Gitu. Ni tu lepak sejuk ni pakai. Okey, sebenarnya sudah banyak persoalan yang kita nak tanyakan, nak ajukan kepada Kal Fariha. Okey, nak tanya juga, saingan cukup sengit dalam 100 meter lelaki tadi. Adakah itu orang kata menepati jangkaan Kal ke macam mana? Sebenarnya jangkaan tu saya lebih suka upset kan. Kalau kita dapatkan berita yang orang cakap lebih sensasi dan terkini, kita suka untuk welcome perkara-perkara yang upset seperti yang dilakukan dalam saingan Circuit Final IPT. Fakul Aziz walaupun beraksi dalam lorong yang kedua, dia menang photo finish pada ketika itu. Namun pada kali ini saya fikir ada baiknya juga untuk Haikal mendahului saingan elite 100 meter ribbon biru dalam saingan ini yang juga merupakan kali terakhir kejohanan yang dianjurkan untuk mengukur pelari-pelari pecut negara sebelum dihantar ke Sukan C Kemboja. Haikal sebenarnya mengikuti rapat karier Haikal penghujung musim lalu dan juga awal musim ini. Sebenarnya ada satu semangat yang membara dalam dirinya untuk kembali disegani selepas scene 100 meter pecut ni semuanya tertumpu kepada Azim lah. Dan memang Azim selayaknya untuk menjadi the face of athletics untuk 100 meter ni kan, tapi sebenarnya dia belum mampu untuk orang cakap berada dalam prestasi terbaiknya. Namun setidak-tidaknya pemenang pingat gangsa Sukan Sukma yang lalu ini dengan catatan 10.50 memperbaiki catatan yang jauh sedikit lebih baik walaupun track basah dengan 10.56, dan apa yang lebih penting beliau kini membuatkan KOM lebih pening kepala untuk menyerahkannya dalam Sukan C Kemboja sama ada dalam acara 100 meter maupun 4x100 meter. Beliau sebenarnya secara peribadi lebih gemar untuk setidak-tidaknya mempertahankan pingat perak yang dimenanginya di Sukan C Hanoi yang lalu dengan rekod kebangsaan bersama dengan Zulfikar bersama dengan Azim yang dilakarkan di Hanoi, satu rekod kebangsaan yang cukup dibanggakan. Namun saya fikir beliau lebih versatile untuk 100 meter maupun 4x100 meter dengan syarat peribadinya lebih terarah kepada kuartet balapan 4x100 meter sebenarnya tu.
Okey, Kak, maknanya tadi you cakap ini merupakan medan yang penting untuk semua pelari negara meraih tempat yang terbaik untuk disahkan ke Sukan C nanti. So, Haikal ni sebenarnya dah sah ke akan ada lagi perkara yang perlu dititik beratkan sebelum dia betul-betul akan mewakili negara ke Kemboja pula nanti? Okey, sebenarnya di sepanjang tempoh had kelaikan, Haikal sebenarnya sudah pun melepasi pada musim lalu. Namun saya fikir persoalan yang lebih realistis seperti saya katakan tadi, Tuan Menteri Badan pun mengatakan yang lebih terarah kepada 4x100 meter. Had kelaikan sudah pun dilepasi, now tinggal coach olahraga negara, Coach Muad, untuk orang cakap merencana strategi sama ada untuk memecah gandingan yang melakar rekod di Bumi Hanoi ataupun mengekalkannya sambil Azim pun ada ura-ura mengatakan beliau ditagih di Sukan C Kemboja kali ini, namun hanya kabar angin buat waktu ini. Haikal sebenarnya lebih relevan kekal elit, itu antara intipati yang orang cakap lebih penting di sebalik kejayaan pingat emas ni. Kalau kita tengok Sukma pun beliau kecewa, gagal orang cakap menciptakan upset selepas tumpuan terarah kepada Azim Fahmi, tapi dengan kejayaan ini litar track yang basah, sebenarnya secara peribadi dia kata ini antara kejohanan yang pertama dalam tahun ini. Agak sukar mana-mana sprinter untuk melakukan yang terbaik apabila kita masuki kejohanan yang pertama. Namun 10.50 ataupun 46 ini tidak banyak perubahan dengan Sukma ataupun yang kejohanan pada hari ini. Yang lebih spesifik kalau litar tu track lebih kering, baru kita boleh nilai prestasi sebenar Haikal sebenarnya. Waktu ini dia injury free, spiritually dia membara untuk pacu kepada prestasi yang lebih mantap. Tapi ini good start lah untuk Haikal juga kan. Tapi kita nak beralih ke kategori wanita pula sebab kita tahu saingan di kategori wanita ni dimenangi pula oleh Nur Aisyah Rafina dari Sabah. Memang orang kata kejutan jugalah kan. Sebab kita ingatkan Zahratul Husnia. Tapi apakah yang boleh Kal kongsikan mengenai latar belakang atlet ni? Okey, Nur Aisyah Rafina Aling saya fikir masih lagi berusia di bawah lingkungan 23 tahun. Satu orang cakap nama yang terkini untuk mengganggu dominasi gandingan pelari adik-beradik suatu ketika dahulu, Zailatul dan juga dan ini menjadikan satu titik tolak kepada kebangkitan dalam karier beliau selepas 2 kali berturut-turut melakar personal best dan juga 2 kali berturut-turut menewaskan Zahratul Husnia. Itu antara orang cakap ini bukan kemenangan nasib, ini satu statement daripada anak muda kelahiran Sabah ini. Universiti Malaysia Sabah bagi dia study pendidikan dan juga psikologi. Itu sedikit latar belakang mengenai beliau dan saya fikir inilah muka-muka yang akan membarisi kuartet skuad negara di Sukan C Kemboja, baik dalam saingan 100 meter, 200 meter maupun 4x100. Ini dia individu yang sebenarnya berkongsi dengan saya sebenarnya. Kita nak tanya apa tadi bang kan? Saya kata apa-apa yang you nak cakap lah kan. Sebenarnya apa yang saya tak sempat bingkiskan dalam bingkisan yang saya kongsikan sebentar tadi, sebenarnya mereka ni ada kalanya beraksi latihan seawal 4.30 pagi hingga 5.30 pagi di Sabah sebenarnya. Antara tujuan motif yang mereka beraksi seawal ini untuk mendapatkan angin tenaga dan juga ekstra dalam dirinya dan juga disiplin yang tinggilah. Diorang pun nak kena study, excel in study dan juga excel in sport seperti yang dilakukan oleh Azim. So ini contoh yang terbaik ketika di track maupun di luar track. Nur Aisyah ni kita akan sebut nama dia untuk satu jangka masa yang sangat-sangat panjang. Kalau dapat mewakili Sukan C ni kira kali pertama lah dia akan bersama. Sebenarnya Nur Aisyah ni antara orang cakap daripada circuit final IPT, beliau dah pun muncul juara menewaskan pecabar-pecabar yang lain. Dan untuk musim ini saja, season best, ini merupakan season best yang kedua. Selepas adik dalam saingan separuh akhir tadi ada buat season best juga. So mengikut season best beliau nombor 2 ketika ini dan cara keseluruhannya ada banyak lagi potensi-potensi selepas Sarah Adi, selepas fokusnya terarah kepada lompat bergalah. Ini antara prospek lah sebenarnya. 4.30 pagi kau buat apa?
research buat story. Wow, so early in the Untuk morning. Nadi Arena nanti. Untuk Nadia Arena. Tapi you expect sendirilah memang Aisyah boleh dapat tempat pertama tadi. You expect lah. Saya expect sebab walaupun akan jadi tight kan, brother-brother cameraman tadi, jurufoto pun tanyalah, Arina nombor berapa ni kan? Saya kata Nur Aisyah akan menang lah sebab dia ni lambat panas lah. Dia starting memang agak yang saya rasa 3 terakhir tadi starting, tapi bila dia dah mendongak dada selepas beberapa langkah, segalanya milik beliau. The rest is history. Dan pecutan pada saat akhir tu, photo finish tu buatkan kita debar lah juga. Nak menunggu keputusan rasmi. Betul. Okey, Kal, sedikit lagi mengenai saingan lelaki tadi. Kita nak tahu juga sebenarnya sebab Azim tak dapat bersama-sama dengan pelari-pelari yang lain sebab ketika ini beliau berada di Amerika Syarikat. So mungkin apa peluangnya untuk Azim? Sebab kita tahu Haikal dah dominasi saingan final tadi. So apa peluangnya untuk Azim ke Sukan C nanti? Okey, sebenarnya kan mengikut perancangan Azim sendiri, beliau sebelum berhijrah melanjutkan pengajian dan juga latihan di Amerika Syarikat, beliau pun dah cakap yang Sukan C Kemboja ini tak ada dalam perancangannya, tak ada dalam perancangan University of Bern. Selepas pada waktu itulah bulan 3, bulan 4, bulan 5 akan ada first outdoor punya kejohanan. Pada waktu ini dia hanya mengambil bahagian dalam saingan 60 meter indoor, meleburkan rekod wasa nyambai 24 tahun dan kembali memperbaharuinya pada hari ini dengan perbezaan 0.01 saat. Betul. Segalanya orang cakap menjadi buat Azim di bumi Amerika Syarikat selepas orang cakap segala pemakanannya dikawal rapi dan juga latihan sains sukan yang sangat-sangat tinggi, jauh berbeza dengan landscape olahraga di negara kita kan. So mengikut jadual asal memang Azim tidak mahu tidak merancang untuk mewakili skuad negara pada Sukan C Kemboja ini. Namun saya fikir dengan catatan yang dilakukan antara yang top 3 yang terbaik dalam Asia ini, Sukan Asia di Hangzhou akan menyaksikan kelibat Azim di penghujung tahun ini pada bulan September. Selebihnya, walaupun ada ura-ura tadi saya sempat berbicara dengan Datuk Seri Syahidan Kasim, beliau agak mungkin agak kompleks dan juga agak rigid untuk dia memahami konsep pemilihan kuartet kita kan. Tapi cara dia menyeluruhlah, kata walau apa pun saya nak melihat Azim di Kemboja kan. Tapi pada ketika yang sama juga Azim sudah pun mengatakan yang beliau tidak ingin berada dalam perancangan untuk beraksi di Sukan C Kemboja selepas NCAA outdoor event yang pertama pada waktu yang sama tu. So kita maybe dapat jangkakan yang Azim akan terus melakar rekod demi rekod dalam saingan 100 meter outdoor event pula di Amerika Syarikat selepas ni. So mungkin Azim nak fokus dululah semua kejohanan di sana kan. Okey, Kal, dengar cerita ada yang nak dikongsikan dengan kami. Ada berapa dapat reaksi ke? Reaksi daripada sesiapa ke? Okey, reaksi sebenarnya kan. Pada ketika saya terkejut di Iskandar Alwi lompat bergalah tewas tanpa sebarang catatan, saya sempat mendapatkan reaksi Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo mengenai apa sebenarnya yang istimewanya Azim Fahmi ini, penjenamaan branding dan juga prestasi terbaik Azim di samping individu yang sebenarnya berada di sebalik tabir kejayaan Azim selama ini. Jom kita layan dulu. Alright. I saw the tweet this morning and of course I retweeted and I'm very proud. This is a rising star and he will definitely, I think with the right support, he can make it very, very far. We do hope that, one day maybe he will give us our Olympic gold. Yeah, so I came here this morning to see for myself this tournament, and of course we have athletes coming from all different states to come here, and this is exactly what is needed actually, more tournaments to help identify talent. And when you have more tournaments, the athletes can measure themselves and they can improve their own ranking. Berdasarkan secara pandangan fizikalnya, so saya menjangkakan bahawa dia akan dapat melakukan bawah 10 dalam tahun 2024 lah. Itu jangkaan saya lah, sebab dari segi orang kata peningkatan tu walaupun nampak sedikit, tapi itu satu petanda yang baik untuk beliau terus maju ke hadapan lagi lah. Harapan saya ialah still buat yang terbaik. Kita berharap bahawa Azim akan dapat beraksi di World Championship di Budapest, Hungary nanti. So dalam waktu yang sama, harapan saya lah jangan lupakan study itulah. We are happy. Apa yang saya video call dengan dia, kita sentiasa rasa gembira dan kita akan sentiasa bersama dengan dia untuk dia terus maju ke hadapan, dan kita mengharapkan satu hari dia dapat berada di pentas Olimpik lah. Itu saja, dan cuma yang saya video call ialah kita rasa gembira dengan pencapaian dia. So keep it up.
always believe in yourself. You can fly, my boy. Wow, you can fly my boy. Love. Nampak tak? Betul lah tu. Okey, Faria, selain daripada saingan 100 meter yang berlangsung tadi, ada lagi satu mungkin yang... Yes, ada cerita menarik di acara lompat bergalah kali yang you nak share. Yep, sebenarnya tugasan kita Lancer Camera Astro Arena untuk mendapatkan saingan 800 tadi kan, dan juga untuk saingan lompat bergalah lelaki. Saya difahamkan Naufal tidak beraksi pada kali ini. Atlet dari Johor ini merupakan pemenang pingat emas bagi saingan sukan sukma, dan mentor ataupun idola dia iaitu Iskandar Arwi secara orang cakap ironinya gagal melakukan sebarang lompatan dalam acara ini, dan beliau merupakan pemegang rekod kebangsaan yang dilakukan pada tahun 2018. Saya fikir visual ini dapat menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku, bukan sekadar Iskandar Alwi, malah atlet-atlet yang lain turut bergelut untuk menyesuaikan diri dengan keadaan trek yang basah, angin yang sangat-sangat kuat pada saingan sebelah pagi tadi. So saya fikir satu upset untuk nama selain daripada Iskandar Alwi untuk meraih pingat emas daripada atlet daripada Pulau Pinang yang meraih pingat emas, iaitu Daryl Kit Ricky. Itu antara orang cakap story of the day untuk Iskandar Alwi gagal meneruskan dominasi dalam sukan ini. Sayanglah sebab kita nak tengok apa yang boleh dilakukan di pembukaan acara tu kan. Tapi macam yang Carl sampaikan tadi, tak ada pun catatan yang dapat dibuat. But again, I think betul lah Kal, hari ni dengan cuaca yang tak mengizinkan trek basah, lepas tu angin pun kuat, so maybe fokus tumpuan atlet-atlet semua pun terganggu sedikit kan. Alright, thank you Kal so much for being here. Tadi pergi cover event, lepas tu terus sampai sini berkongsi pula orang kata insight Panjang lebar dia kongsi kan. Tanya lepas ni gimana? Tak nak. Kembali ke track mini MS. Tak Ada payah nak sikit interview. menipu. Ada sikit interview, serius. You pergi makan lepas ni No, kan? ada sikit interview melibatkan atlet daripada Sabah, long distance runner kan. Esok kita tengok. Oh, you akan bawakan esok. Yes. Baik, thank you Kal. Thank you so much for being here today. Thank you. Bye. Alright, selain itu guys, ada lagi satu laporan yang kita nak kongsikan. Mahes Warren Sunmugom, itulah nama keramat yang mula mengukir sejarah tersendiri dalam saingan 800 meter. Pelari berusia 25 tahun itu ternyata berada di kelas tersendiri apabila mengungguli saingan dengan larian emas, mencatat masa 1 minit 53.70 saat. Mahes bijak memulakan larian di kelompok utama sebelum memintas pencabarnya yang lain menuju 100 meter yang terakhir, menjadikan kejohanan ini sebagai pentas utama berada dalam skuad negara kesukan SEA Kemboja Mei depan. Mahes yang juga merupakan anggota Badan Unit Beruniform ATM kini dalam radar Kesatuan Olahraga Malaysia selepas melepasi had kelayakan ke Tamasya Dwi tahunan itu. First of all, I thank to the pucuk kepimpinan TUDM, ATM and my personal coach sebab untuk pelatih saya, dan juga now for my best timing is from my coach. So PB saya adalah tahun lepas saya buat di game ATM 152.30. So now I qualify the SEA Games. I did my best is 153.70. The qualified timing is 155. This is the best timing. And I did my best if I qualify for SEA Games this year, Cambodia. And I did my best. I can target my timing is 150. Yeah. Sementara itu, dalam saingan wanita pula, pelari muda meningkat naik kelahiran Sabah Hizil Lawanti jamain meluaskan dominasinya dengan mengesahkan pingat emas, sama seperti yang dilakukannya pada Tamasya Sukma yang lalu. Happy, sangat-sangat happy, dan untuk masa ini, untuk ini akan dorong saya lagi maju depan lah untuk training lagi hard lepas ni 2 minit 12. Jadi setakat sasaran saya untuk ujung tahun ataupun SEA Game ni mungkin di bawah 2 minit 12 itu. Saya rasa saya akan perbaiki macam-macam dari segi saya punya speed, aerobik. Jadi kena lagi better lah. Yang mau cari fitness tu memang perlu masa yang panjang.